Assalamualaikum dan salam sejahtera. PDBR kita pada pagi ini ialah topik 6 subtopik 6.2, tajuknya campuran. So, apakah itu campuran? Campuran terdiri daripada dua atau lebih unsur atau sebatian yang bercampur secara fizikal. Apa maksud fizikal? Maksudnya kamu masih boleh nampak dengan mata kasar. Sesetengah minuman seperti koktail dan air batu campur diperbuat daripada campuran pepejal dan cecair. Jadi, bila kalau campuran, dia boleh diasingkan sebab dia masih dicampur secara fizikal. So, disebabkan campuran berbentuk secara fizikal, campuran juga dapat diasingkan secara fizikal. Sebagai contoh, sandwich yang diperbuat daripada roti, sayur dan daging. Oleh itu, kita dapat mengasingkan bahan-bahan sandwich tersebut secara fizikal dengan mudah. Itu contoh. So, teknik pengasingan yang akan kita tengok ialah penurasan, penyulingan, pemisahan menggunakan magnet, pengenapan, pengapungan, kromatografi dan penapisan. So, gambar yang bawah ini ialah tentang benda asing yang dapat diasingkan daripada tepung dengan mengayakkan tepung. Dan 6.5 ialah bahan berbahaya dalam bahan perwarna makanan dapat dikaji melalui kaedah kromatografi. So, kita tengok kaedah yang pertama, kaedah penurasan. Kaedah penurasan digunakan untuk mengasingkan bahan pepejal yang tidak larut daripada cecair di dalam suatu campuran antara cecair dan pepejal. Contohnya, tengok gambar rajah ni. Gambar rajah ini ialah pasal kita asingkan apa? Biji kopi dengan air kopi. So, lepas awak pancuh kopi itu, kita dapat asingkan biji kopi itu. Kaedah yang kedua ialah kaedah penyulingan. Kaedah penyulingan ialah teknik yang digunakan untuk mengasingkan campuran cecair dan cecair yang terlarut campur dan mempunyai takat didih yang berbeza. Maksudnya kita ada dua cecair. Contohnya ialah air dan alkohol. Air dan alkohol kalau campur, mereka tidak dapat diasingkan dengan main tuang dalam kelas. Jadi dia kena guna kaedah penyulingan. Kenapa? Sebab kedua itu mempunyai takat didih yang berbeza. Contohnya air, takat didihnya ialah 100 darjah Celsius, manakala alkohol adalah sekitar 78 hingga 80 darjah Celsius. So, ini gambar dia, contohnya. Yang bulat ini, ialah kelalang dasar bulat. Dalam kelalang dasar bulat ada air dan alkohol dan diletakkan serpihan porselin. Apa hal dia letak serpihan porselin? Ialah tujuannya, apa jadi kalau kita didihkan air? Macam mana rupa air mendidih? Awak akan nampak air itu berkocak kan? Kocak dia kuat kan? Jadi serpihan porselin ini tujuannya ialah untuk mengurangkan kocakan air itu. Dan supaya kelalang dasar bulat ini tidak pecah akibat kocakan air yang mendidih itu. Okey, lepas tu dia disumbat dengan gabus. Ini gabus. And then ada termometer. Dan termometer ni tujuannya ialah supaya kita panaskan dia sehingga 80 ke 85 darjah Celsius. Kenapa? Sebab kita nak asingkan alkohol. So, dia dimasukkan dalam kondenser Liebig. Dan kondenser Liebig itu seperti nama dia, kondenser. Proses yang paling hampir ialah kondensasi. Apa itu proses kondensasi? Kondensasi ialah proses menukarkan bahan dari keadaan gas kepada keadaan cair. So, dia akan dimasukkan dengan air supaya kondenser Liebig ini sejuk. Jadi, wap panas masuk kat sini. Wap panas masuk sini. And then akan keluar dekat sini. Selepas terkondensasi di dalam kondenser Liebig. Okey, 6.22 rajah minyak wangi dihasilkan melalui proses penyulingan di mana kelopak-kelopak bunga ros yang dididihkan dengan air, lepas tu wap itu dikondensasikan, jadi kita akan tergumpul minyak wangi dan air kat sini.
Dan gambar 6.7 ialah gambar minyak wangi yang diperbuat daripada kelopak bunga. Itu cara dulu kita buat. Okay, next ialah pemisahan menggunakan magnet. Paku besi yang merupakan logam yang bersifat bahan magnet akan ditarik oleh magnet. Pasir pula tidak bersifat bahan magnet. Oleh itu, pasir akan tertinggal di dalam bekas tersebut manakala tarikan magnet boleh digunakan untuk mengasingkan dua bahan pepejal yang bersifat bahan magnet dan tidak bersifat bahan magnet. Besi, nikel dan kobalt ialah contoh logam yang bersifat bahan magnet. Emas, gangsa, aluminium pula ialah contoh logam yang tidak bersifat magnet. Kaedah seterusnya ialah kaedah pengenapan. Tahu pengenapan iaitu enap. Kita mengenap, maksudnya benda itu tertinggal di bahagian dasar. Tengok gambar foto 6.10 ini di mana pasir terenap di dasar bikar yang berisi air. Dua lapisan terbentuk iaitu lapisan air di bahagian atas dan lapisan pasir yang terenap di bahagian bawah bikar. Hal ini berlaku kerana pasir tidak larut di dalam air dan pasir mempunyai ketumpatan yang lebih tinggi daripada air. Oleh itu, kaedah pengenapan boleh digunakan untuk mengasingkan campuran cecair dan bahan pepejal yang tidak larut dalam cecair itu dan terenap di dasar bikar. Kaedah seterusnya ialah kaedah pengapungan. Pengenapan maksudnya di dasar. Pengapungan maksudnya berada di atas. So, kaedah pengapungan boleh digunakan untuk mengasingkan bahan yang tidak larut dan terapung di atas permukaan air. Sebagai contoh, minyak mempunyai ketumpatannya lebih rendah daripada air. Oleh itu, minyak terapung di atas permukaan air. Corong pemisah dapat digunakan untuk mengasingkan minyak dan cecair. Seperti yang awak nampak dalam gambar rajah ni. Okey, ini ialah gambar rajah corong pemisah di mana kita nak asingkan air dan minyak. Kaedah kromatografi. Pernah dengar ini? So, kaedah kromatografi seperti awak nampak dalam gambar rajah itu. Kaedah pengasingan seperti penurasan dan penyulingan memerlukan jumlah campurannya banyak untuk mengasingkan bahan-bahan. Salah satu kaedahnya ialah melalui kromatografi. Kaedah ini biasanya digunakan untuk memeriksa pemalsuan dokumen dengan mengasingkan pewarna-pewarna dalam dakwat pen yang digunakan. Selain itu, kromatografi juga membolehkan kita memeriksa jika terdapat bahan pewarna makanan yang berbahaya di dalam suatu makanan. Okey. Dan kita seterusnya masuk pada subtopik 6.3 iaitu sebatian. Apa itu sebatian? Sebatian terdiri daripada dua atau lebih unsur yang bercampur secara kimia. Campuran tadi dia boleh nampak secara fizikal, yang ni tak. Bahan baru yang terbentuk ini mempunyai ciri-ciri tersendiri yang berbeza daripada unsur-unsur yang membentuknya. Terdapat banyak contoh sebatian yang kita gunakan dalam kehidupan harian seperti garam, gula, kapur tulis, mamar, politena iaitu sejenis plastik dan air tulen. Contoh-contoh sebatian dalam kehidupan seharian kita. Permainan blok diperbuat daripada politena iaitu gabungan karbon dan hidrogen. Jubin diperbuat daripada mamar iaitu gabungan kalsium, karbon dan oksigen. Air tulen terdiri daripada gabungan hidrogen dan oksigen. Itu sebab kamu selalu dengar H2O. Dua atom hidrogen, satu atom oksigen. Okey, ini pula ialah tindak balas logam dengan oksigen. So, tindak balas logam dengan oksigen, dia akan membentuk logam oksida. So, contohnya magnesium. Logam magnesium bila bertindak balas dengan oksigen, dia akan membentuk magnesium oksida. So, apa maksudnya bertindak balas dengan oksigen? Maksudnya, logam itu dibakar dengan oksigen sebab api dia perlukan oksigen untuk terbakar. Jadi, dia dibakar.
Kedua, logam aluminium bertindak balas dengan oksigen akan mendapat aluminium oksida. Senang cerita belakang tu kena ada perkataan oksida lah. Oksigen bila bertindak balas akan jadi oksida. Zinc tambah oksigen akan jadi zinc oksida. Besi tambah oksigen akan jadi besi oksida. Kuprum tambah oksigen akan menjadi kuprum oksida. Magnesium, ingat tambah itu maksudnya bertindak balas. Next, tindak balas logam dengan air. Terdapat unsur logam yang bertindak balas dengan air untuk menghasilkan sebatian yang bersifat alkali dan membebaskan gas hidrogen. Unsur-unsur tersebut disebut sebagai logam alkali. Antara contoh logam alkali ialah lithium, natrium dan kalium. Serbuk besi dan serbuk sulfur pula membentuk besi sulfida apabila dipanaskan. Contohnya ialah besi bertindak balas dengan sulfur akan menjadi besi sulfida. Manakala yang bawah ni ialah apabila logam alkali bertindak balas dengan air. Lithium bertindak balas dengan air akan menghasilkan lithium hidroksida dan gas hidrogen. Natrium bertindak balas dengan air akan menghasilkan natrium hidroksida tambah gas hidrogen. Kalium bertindak balas dengan air akan menghasilkan kalium hidroksida tambah gas hidrogen. Kaedah pengasingan sebatian. Sebatian tidak dapat diasingkan melalui kaedah fizikal seperti campuran kerana unsur-unsur dalam sebatian yang telah digabungkan secara kimia. Maksudnya dia ada tindak balas yang lebih kompleks lah. Oleh itu, sebatian hanya boleh diasingkan menggunakan kaedah kimia iaitu proses elektrolisis. Apa maksud elektrolisis? Elektro ialah elektrik, lisis ialah pecah. So, dia menggunakan kuasa elektrik untuk pecahkannya. Itu sebab namanya proses elektrolisis. Proses elektrolisis ialah proses penguraian sesuatu sebatian kepada unsur-unsurnya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Okey, gambar rajah kat sebelah ini ialah elektrolisis air, iaitu kita mengasingkan atom air. Apa bentuk air tadi? H2O. Kita nak asingkan hidrogen dan oksigen. Itu sebab kita dapat oksigen dan hidrogen. So, elektrolisis air. Air terdiri daripada gabungan unsur hidrogen dan oksigen secara kimia. Oleh itu, untuk mengasingkan unsur hidrogen dan unsur oksigen daripada air, air perlu melalui proses elektrolisis dan gambar rajah 6.29 menunjukkan cara elektrolisis dijalankan secara ringkas. Melalui proses ini, gas hidrogen terhasil di elektrod negatif, iaitu katod, dan gas oksigen akan terhasil di elektrod positif, iaitu anod. Perubahan fizik dan perubahan kimia. Bahan-bahan sentiasa mengalami perubahan dan perubahan tersebut dapat dikelaskan kepada dua jenis, perubahan fizik dan perubahan kimia. So, perbezaan antara perubahan fizik dan perubahan kimia. Perubahan fizik dia tidak akan menghasilkan bahan baru. Contohnya ialah seperti peleburan ais. Ais kalau lebur jadi apa? Air kan? Air bila kamu panaskan jadi apa? Jadi wap air kan? Dia tak jadi benda lain. Okey, peleburan ais, pembekuan ais, kondensasi dan pendidih air. Manakala perubahan kimia, dia akan membentuk bahan baru yang berbeza daripada bahan-bahan asalnya. Contohnya, pengaratan besi, fotosintesis, perebutan daun dan respirasi sel. Contoh lain senang kita tengok kertas. Kalau kertas kita bakar, dia jadi apa? Dia akan jadi abu. Abu boleh tukar jadi kertas balik? Tak boleh. Itu contoh paling senang. So, perbandingan di antara perubahan fizik dan perubahan kimia. Yang pertama, kita tengok persamaan dulu. Persamaan yang pertama ialah dia berlaku kepada jirim dan perubahan tenaga berlaku. Dan kita tengok perbezaan dia. Okey, untuk perubahan fizik, dia tidak membentuk bahan baru, tetapi perubahan kimia dia membentuk bahan baru. Untuk perubahan fizik, sifat dan bahannya hasilnya adalah sama. Manakala perubahan kimia, sifat bahannya dan hasilnya adalah berbeza. Perubahan fizik, komposisi kimia bahan dan hasil adalah sama. Contoh tadi air kan? Ais tukar jadi air. Kan? Jadi cecair. Cecair itu kalau kamu bukakan, dia akan kembali menjadi ais. Tapi kalau perubahan kimia, dia akan berubah jadi benda lain. Contoh tadi kertas. Kertas kamu bakar jadi
abu. Abu boleh patah balik jadi kertas? Tak boleh. Dan untuk perubahan fizik, dia hanya memerlukan tenaga yang sedikit. Tetapi untuk perubahan kimia, dia memerlukan tenaga yang banyak. So, kamu juga boleh jawab benda itu dalam bentuk jadual macam ini. Okey, perbezaan. Adakah pembentukan bahan baru berlaku untuk campuran? Ini adalah perbezaan antara campuran dan sebatian. Pembentukan bahan baru untuk campuran? Tidak. Manakala sebatian? Ya. Ikatan kimia terbentuk dalam campuran? Tiada. Dalam sebatian? Ya. Kaedah pengasingan untuk campuran adalah secara fizikal, tapi untuk sebatian adalah secara kimia. Sifat bahan baru berbanding dengan sifat asal, campuran tiada perbezaan, tapi sebatian dia akan ada perbezaan. So, dengan itu tamatlah untuk bab 6.